itu 21 tahun kejadian Al-Maunah dan peristiwa Sauk. Setiap kali berlaku ni, Tuan lah orang yang kita akan refer, mana-mana media akan refer kerana Tuan adalah orang yang berada dalam scene kejadian. Pertama Tuan, kita nak recall balik lah, sebab semua memory, semua detail, semua fakta ada pada Tuan sebagai orang yang berada dalam operasi itu bagi Komando 69. Saya nak minta Tuan recap untuk detik pertama tu, apa yang berlaku pada 2 bulan Julai pukul 2 pagi hingga 5 pagi apabila kem askar wataniah dimasuki oleh 20 orang militan yang kemudiannya dikenali oleh Al-Maunah. Tuan mungkin boleh cerita dekat kami memori 21 tahun dulu. Okey, pada 2 bulan Julai tahun 2000 tu, saya masa tu menggantikan skuadron komander saya, Tuan Zainuddin bin Samsu Hadi. Tuan Zainuddin bin Samsu Hadi ni dia berkursus pada masa tu. Jadi bila saya menggantikan dia, kebetulan skuadron saya ni pula sedang membuat standby 1, membuat tugas standby 1, di mana kalau ada apa-apa panggilan, kecemasan yang berkenaan krisis dan sebagainya, kamilah orang yang pertama bertindak untuk 69 Komando. Jadi pada pagi itu memang saya mendapat panggilan daripada Komander 69 pada masa itu, Datuk Fuad. Tapi masa itu belum Datuk lagi, dia Superintendent yang pangkat dia. Minta saya memberitahu yang ada kecurian senjata sebanyak ratusan, 114 rifle laras panjang, kemudian munition yang berpuluh ribu, 18,000 tak salah. Jumlah amunisi yang hilang bersama-sama dengan senjata tu. Jadi minta supaya saya standby lah. Dan saya pun standby, dan kalau tak salah di sebelah tengah hari tu saya diminta untuk bergerak ke Balai Polis Kuala Kangsar pada masa tu untuk bertemu dengan OCPD Kuala Kangsar untuk mendapatkan taklimat berkenaan dengan operasi yang bakal dilaksanakan tu lah. Ya. Kemudian saya pun pergi ke sana jumpa dengan OCPD, tapi OCPD masa tu ada perjumpaan, ada mesyuarat dengan beberapa pegawai tinggi yang lain, dan kalau tak salah IGP dah turun masa tu ke Kuala Kangsar, dan saya cuma berjumpa dengan Tuan Nazri, Datuk Nazri Pencen, masa tu timbalan OCPD Kuala Kangsar lah. Dan menurut timbalan OCPD, Tuan Nazri pada masa tu mengatakan yang polis sudah pun mengambil keputusan sebab hal-hal kehilangan senjata ini adalah milik tentera, dan tentera sudah minta supaya mereka diberikan tugas untuk retrieve balik senjata mereka yang hilang ni, dan kita beri tugas tu sepenuhnya kepada pihak tentera. Kita cuma standby sebagai second in line. Itu menurut inilah, dan saya diarahkan balik dululah buat sementara, dan saya pun baliklah pada masa tu. Bila itu pada 2 bulan. Bila Tuan dah balik dan ya. kemudian bangkali Tuan dah tahu kata sejauh mana bahayanya kumpulan ni, dia masuk ke dalam kem askar wataniah di di Greek. Dia ambil barang, lepas tu dengan senjata yang Tuan tersebut tadi kan. Dengan, dua kem. Satu di kem Kuala Rui dan satu lagi di kem di Greek tu lah. Okey, setelah Tuan tahu itu bahaya pasukan ni, apakah Tuan bayangkan bahawa akan berlaku peristiwa ni? Maksudnya kan Tuan dah balik buat evaluation, lepas tu tengah ready, anytime call akan pergi ke Bukit Jenerik di Sauk tu. Apakah Tuan bayangkan akan ada kumpulan yang macam ni? Waktu tu apa yang ada dalam kepala Tuan sebelum memulakan operasi setelah diminta standby?
semasa kita diminta standby tu, kita memang figure out lah apa sebenarnya kumpulan ini. Yang sebab kita tak pernah dengar dan tak tahu pun, kan? Tak tahu jumlah dia, cuma senjata yang hilang itu 114, banyak juga tu, kan? Dengan ammunition yang juga banyak. Dan dalam senjata 114 rifle yang hilang tu antaranya GPMG, general purpose machine gun tu, itu kaliber tinggi tu. Kalau 3-4 das tembak pokok besar-besar pemeluk tu boleh tumbang tu. GPMG. Dan apa M203 tu, imunisasi tu apa, bom ke? Bukan imunisasi itu, cucupan ini ammunition. Letupan. Ammunition. Dalam bahasa awam apa tu, tuan? Amunisi ya. Dalam bahasa peluru-peluru, alat-alat letupan gitulah. Peluru-peluru, alat-alat letupan, ammunition. Jangan sebut imunisasi pula. Imunisasi tu apa ni, suntikan. Ya, ammunition. Okey, ammunition ialah bahan-bahan. Kalau imunisasi itu apa ni, suntikan. Vaksin. Ammunition. Ammunition. Okey, now saya nak shortcut terus pergi kepada satu lagi, tuan. Bila tuan dah sampai di lokasi, kau dah tahu kekuatan ni adalah 20 anggota dengan ada 114 senjata, termasuk dengan GPMG. Masa tu lepas itu tugas itu diserahkan, pada mulanya diserahkan kepada pihak tentera. Cuma kemudiannya pada 25 hari bulan kita dipanggil semula. Pagi itu kita dipanggil semula. Kata pihak tentera ni akan melancarkan serangan, tetapi KPN tak maulah nanti pihak, sebab kalau apa-apa krisis yang berlaku di dalam negara ini sebenarnya hak polis untuk selesaikan. Hello? Ya, dengar. Tuan teruskan, kami dengar. Okey. Hak polis untuk selesaikan, bukannya pihak tentera. Jadi walau macam mana pun KPN pada masa tu nak jadikan ni seolah-olah macam satu tugas bersama lah, pihak polis yang dibantu oleh pihak tentera. Dan masa tu saya diarahkan untuk turun dulu untuk ke lokasi area operation tu dulu untuk tembak gas pemedih mata untuk pihak tentera masuk neutralize perpetrators yang ada di Bukit Sauk tu, Bukit Enjin Alik tu. Begitulah kalau menurut perancangannya pada mulanya. Okey, kalau dah dirancang begitu, tuan-tuan, maksudnya selepas 2 hari bulan apa ni, tuan, dah dirancang begitu. Kemudian 25 hari bulan, itu dah lebih 20 hari lebih dah mereka menguasai. Bukan 25 hari bulan, pada 5 hari bulan. 5 hari bulan, iaitu 3 hari. 3 hari. 3 hari selepas kejadian, ada keadaan yang sangat tegang tu. Apa yang bila tuan sampai tu, apa yang tuan nampak keadaan pada waktu tu di lokasi? Kalau di lokasi tu memang macam perang lah. Sebab ni macam ada curfew kan. Masjid-masjid di sekitar tu pun tak berjemaah. Itu yang saya jadikan modal saya bertengkar dengan Amin tu. Saya kata ni dia mau ke ni orang tak berjemaah di masjid, dia nak tanggung dosa ke bila dia buat perangai macam ni. Itu antara hujah saya lah kepada Amin kan. Jadi kawasan tu saya di curfew. Pihak tentera dah kuasai lah. Sampai boleh kata dekat 10 km radius lah kawasan tu dikepung oleh pihak tentera dan polis, dan lebih pada 2,000 orang angkatan tentera yang terlibat, dan polis pun lebih kurang juga lah dalam ni. Dan pada 5 hari bulan malam tu, sebelum 6 hari bulan tu D-Day dia, 6 hari bulan tu ni lah D-Day. 5 hari bulan malam tu pihak tentera sudah menembak berbagai jenis inilah letupan, apa macam harassment fire tu.
tembak dengan alat letupan yang ni lah, macam meracun macam tu lah. Tetapi untuk menakut-nakutkan, untuk harass keadaan Al-Maunah di dalam tu. Pada malam tu dah macam malam raya lah. Macam-macam Apa kesan dia pada malam tu kalau sampai tembakan tu, apa kesan dia? Menurut ni laporan, pada pagi yang saya masuk tu ada 2 orang lari dan menyerahkan diri. 2 orang pada kumpulan tu lari dan menyerahkan diri. Dan selepas mereka ditangkap dan saya dapati dalam set, dan saya tanya status yang di dalam tu, yang lain-lain macam mana. Dan mereka yang 2 orang yang melepaskan diri tu kata yang di dalam tu pun nak menyerah diri juga sebenarnya, tetapi dia orang takut. Sebab katanya Amin ni ada ni lah, ada supernatural power lah apalah kan. Jadi dia orang tak berani nak keluar. Macam yang 2 orang ni keluar. Yang pun tekad tu. Okay, ada sebenarnya ada 1000. Sebenarnya Amin ni di sekeliling dia tu, dia punya base dia tu, dia tanam dengan trip flare tau. Kalau kita tersepak, ada flare yang menyala dan orang tersedar lah ada orang nak masuk ataupun keluar. Mahal dia. Agak mahal ada bekas tentera, ada ramai situ. Dan Amin pun sebenarnya bekas tentera juga. Oh, okey. Dari segi taktikal dia agak terlatih juga. Dia bekas tentera juga. Dia askar wataniah, ya tak salah. Kalau dia punya background. Bila Tuan dah mula bergerak masuk, boleh Tuan detail. Saya akan tak ganggu Tuan. Tuan cerita je flow dia supaya saya dengar. Tak ganggu Tuan punya flow cerita. Tuan mula cerita operasi pada 6 hari bulan tu, masuk, jumpa Amin. Kemudian apa berlaku lah detail, sebab saya tak boleh bayangkan apa kecuali Tuan saja, kerana Tuan yang berada dalam lokasi tu, dalam operasi. Okey. Sebenarnya pada paginya lagi kami dah pun digerakkan ke kawasan gerakan tu untuk menilai keadaan muka bumi dan kesesuaian untuk kita memulakan operasi melalui tembakan gas pembenih mata. Yang mana senjata gas pembenih mata tu kami bawa bersama-sama, yang kita pinjam daripada PSP, Pasukan Simpanan Persekutuan Polis tu. Jadi dalam perancangan awal, pasukan kami seramai 20 orang, 2 orang pegawai, saya dan masa tu saya, Chief Inspector Abdul Razak, masa tu lah, dan Chief Inspector Hakmal yang membantu saya, dan 18 orang lagi trooper pangkat rendah lah bersama-sama saya pada masa tu. Kalau dibahagikan jadi 3 patrol lah. Sebab satu patrol kami bergerak dalam 6 orang, satu patrol 6 orang. Yang kita gerakkan 3 patrol. 6 orang jadi 18 orang. Masa tu setelah menilai keadaan muka bumi dan sebagainya, kita pun balik ke backstop semula. Dan kita berbincang menangkan keadaan pihak Al-Maunah tu berada dekat Pematang. Yang mana tempat yang kami berada di sekeliling tu agak tinggi. Dan kalau kita tembak gas pembenih mata sebelum kita lancarkan serangan, jadi gas pembenih mata tu mungkin naik ke atas, dan dengan kita tak tahu sama ada kita mampu untuk inilah nak lari pada ni, sebab cuma kita saja yang sedia dengan mask gas pembenih mata tu. Kita tak tahu pihak tentera ada bawa ataupun tak. Kan? Jadi kita balik ke backstop dan berbincang apa yang patut. Dan kalau boleh kita nak pesanlah pada pihak tentera, kalau nanti kalau dia orang setelah kita tembak gas pembenih mata, untuk dia orang nak masuk untuk neutralize keadaan, juga memakai face mask ataupun gas mask. Sediaan untuk nak menyerang tu. Kemudian setelah berbincang, ramai daripada kami ni tak bersetuju dengan keadaan muka bumi yang kita nak tembak dengan gas pembenih mata tu. Agak tak secara taktikalnya, angin dan sebagainya kita tak
kita tak dapat nak kesan. Dan mungkin angin bila duduk diam di situ saja, keadaan tak selesa untuk dilancarkan serangan seterusnya. Jadi dalam perbincangan yang begitu, saya mengarahkan supaya set dibuka untuk inilah kita berbincang pula dengan headquarters, dengan komander pada masa tu. Dan dalam laporan itu kita dapati yang itulah 2 orang dah pun lari keluar daripada kumpulan Al-Maunah tu dan menceritakan status pada masa tu. Dan mendengarkan yang ramai lagi yang nak menyerah diri, kan kita takut terjadinya massacre kalau kita tembak dan kita masuk, kita tak tahu kan. Dan bila kita tembak gas mata ni selalunya orang ni tak dapat nak kawal diri dia. Mungkin dia tak dapat nak mengawal orang kata kesedaran dia kan. Selalu orang bila dah terlampau terdesak dengan gas mata ni, dia boleh mengelupur, dia boleh yang nampak seolah-olah macam dia ganas. Jadi setelah berfikir kesesuaian menggunakan itu gas mata tu, saya pun ingat cuba approach lebih hampir lagi ke kawasan musuh. Masa tu saya approach, saya suruh anggota saya yang lain-lain duduk ni lah. Saya seorang saja yang approach sampai hampir betul-betul dengan musuh tu ke satu batu yang lebih kurang 10 meter saja daripada sungai, water point pada kumpulan Al-Maunah ni. Okey. Dan itu jarak tuan ada dengan camp yang mereka buat tu 10 meter saja. 10 meter dengan water point ni lah pihak water Al-Maunah point. ni. Okey. Water point dengan camp dia berapa jauh pula? Water point cuma turun pada bukit tu sikit. Lebih kurang dalam 20 meter ke 25 meter turun ni daripada pematang tu sungai lah. Okey. Kedudukan tuan dengan dia orang tak lebih 40 meter lah, 35 ke 40 meter je jarak tuan dengan camp. Lebih kurang macam tu lah. Macam tu lah. Kemudian kebetulan salah seorang daripada kumpulan Al-Maunah itu sebenarnya bukan inilah orang yang dimasukkan tu Zahid lah. Orang yang pernah polis dulu kan. Zahid adalah bekas anggota polis. Ya, bekas anggota polis. Kemudian Zahid tu turun ke bawah ambil air sembahyang. Kebetulan memang daripada jauh-jauh kan memang terdengar bunyi azan tu. Dah masuk zuhur pada masa tu. Kebetulan pada masa yang sama pihak-pihak kita panggil CMT lah, Crisis Management Team, yang berada lebih kurang 600 meter daripada tempat kejadian tu, tempat musuh berada tu, dia pasangkan laut hailer di sekolah Bukit Jenalik tu. Di sekolah Bukit Jenalik tu dia lebih kurang 600 meter tu dia orang pasang laut hailer. Jadi laut hailer tu itulah dia bagi mak pada si Amin bercakap. Dia bagi isteri pada yang lain-lain bercakap, anak-anak bercakap. Jadi semasa saya mendengarkan percakapan ni, rayuan pada mak kan, dia kata, aku tak akan bunuh seorang anak di depan mak dia. Kan? Dan bila seorang isteri pula bercakap merayu supaya pihak Al-Maunah ni menyerahkan diri, saya pun berjanji pada diri saya, aku tak akan membunuh seorang suami di depan isteri dia. Dan bila anak pula yang bercakap, aku tak akan bunuh seorang seorang ayah di depan anak-anak mereka. Ya Allah, bagilah pertolongan kan. Ya Allah, bagilah pertolongan. Macam itulah saya sambil berdoa tu tiba-tiba seorang pada anggota Al-Maunah tu turun dan saya perhatikan sepanjang perjalanan tu, saya perhatikan dan saya menenang sebab kita dilatih untuk menenang kepala. Menenang kepala sepanjang perjalanan dia. Ambil sampai ke sungai kita menenang kan. Tengok dia ambil semayang kan kata. Sedangkan aku tak semayang lagi ni.
kan. Kebetulan masa tu ada dengar bang azan juga kan. Di ni. Lepas tu kita pun ya Allah kan. Bagilah ni kan. Selesaikanlah perkara ni dengan aman ya Allah kan. Dan sambil kita menenang ke kepala dia ni, menyerahlah Yub, menyerahlah Yub. Dan seolah-olah macam kita tak tahu sama ada intuition dia membaca kita punya doa tu kan terdengar kita punya doa tu ataupun inilah dia terus memerhatikan saya pasal tu terus sedang menenang dia dan tu seolah jangan tembak teman dia kata macam tu jangan tembak teman teman mujahidin dia kata dia kata menyerahlah Yub kata kan teman tak tembak menyerahlah Yub dia kata macam tu. Dia kata ya bagi teman semayang dulu dia kata. Kebetulan ni lah dia ni bila dia pelat perak tu kita pun ikut jugalah kan. Kita pun buat pelat perak jugalah. Jadi dia kata bagi teman semayang dulu. Tapi menyerahlah dulu kata kan. Nanti kita biar benarkan untuk semayang. Kemudian apa ni dalam masa yang sama pada masa tu daripada rayuan-rayuan yang sebelum tu selepas azan tu rupanya bertukar yang loudspeaker di sekolah itu memberi salam. Assalamualaikum, kalau dengar jawab, kalau dengar jawab kan lebih kurang macam tu lah. Dan yang ke atas bukit tu yang kumpulan yang ramai-ramai tu pun menjawab Waalaikumsalam kan ramai-ramai begitu. Dan bila ni saya tanya ni Amin tu macam mana dengan yang belakang tu, dia orang pun nak menyerah jugalah. Kata dia orang pun nak menyerah juga. Kan? Kalau begitu panggillah dia orang. Dia kata panggil dia orang turun. Jadi dia pun panggil lah. Ramai-ramai siapa yang nak menyerah dia tak menyerah. Mai turun ni polis dah datang dia kata lebih kurang macam tu lah. Polis dah datang. Jadi kalau tak salah masa tu 7 ke 8 orang yang turun bersama-sama dengan turun ni lah ke hala apa tu? Ke hala Zaid berada lah di sungai tu. Kebetulan saya tak sedar yang di belakang saya ni bila jawab salam ni jawab salam apa tu rupanya di belakang saya ni anggota saya ada 2-3 orang juga menghampiri saya. Mungkin dia tengok pihak-pihak daripada Al-Maunah tu datang dalam 7 ke 8 orang. Dia orang takut saya tak dapat cope up dengan kemampuan saya tu dengan ni ya pihak Al-Maunah yang datang tu ada 3 ke 4 orang anggota saya yang turun. Kan? Kebetulan ini orang kata act of God lah kan. Salah seorang pada anggota saya yang turun bersama-sama saya nak menghampiri saya pada masa tu ialah Malik. Malik itu rupa-rupanya sekampung betul-betul memang jiran dengan dengan Zahid. Oh, orang kampung teman pun ada katanya. Kan? Dan bila dah Zahid jumpa dengan Malik, oi, Zahid lah. Kan dia orang pun berpeluk-peluk. Kebetulan bila 7 ke 8 orang tu datang, bila dah tengok kumpulan Al-Maunah ni berpeluk-peluk dengan kumpulan kami, kan? Dengan si ni Malik saja tu lah. Kan berpeluk-peluk, dia orang pun datang berpeluk-peluk. Dan kebetulan bila dengar kata Zaid, kan, ada juga anggota-anggota polis yang lain sama saya tu pun Zaid. Kan sampai ada yang tampar kepala Zaid. Apalah Zaid dulu arkam ni apa pula ni? Dia kata. Bergurau je. Apa pula ni? Ni apa pula ni? Kan? Lepas tu inilah dia orang bercakap dengan baik. Dan saya dalam masa yang sama kata okey nanti sekejap dulu kata. Letakkan senjata. Letakkan senjata dan dia orang nak tanya dia orang betul kan nak menyerah dan dia orang setuju nak menyerah. Letakkan senjata. Dan kebetulan pada masa yang sama sedang inilah proses nak menyerah tu sedang berjalan. Pihak-pihak ni pun setelah dia mendengar salam daripada sekolah tu, pihak Al-Maunah ni pun jawab salam dan bagi pula salam kepada sekolah tu. Kan? Kepada Lord Hela sekolah tu. Dan kebetulan anggota kita yang tengah
clearkan ni anggota-anggota yang datang untuk menyerah 7 ke 8 orang itu, Wak pula jawab salam. Kan? Waalaikumsalam. Kumpulan kami pula yang jawab. Lepas tu Amin tengok kepada kami di kat sungai tu, dia kata bukan salam pada hampa lah. Dia kata tu salam pada yang atas tu katanya. Kan? Oh, pasal dekat jarak 20 meter boleh menyembang boleh bersahut-sahutan 20 meter pasal jarak sebenarnya tak dekat. jauh. 20 meter sebenarnya tak jauh. Ya, saya tahu. Cuma jadi kebetulan pada masa tu Amin okey waktu tu tuan. Dia tengok peluk-peluk macam nak menjerah kalah. Amin tak marah. Dia sebenarnya Amin ini itulah. Dia ni dalam keadaan trans tau. Dalam keadaan seolah-olah macam kerasukan. Sebab bahasa yang dia cakap itu macam bukan orang yang macam sedar, dan saya sebenarnya inilah ada latihan jugalah, bukannya ni pandai kan. Bila kita nak tahu orang tu ada gangguan ataupun tak ada gangguan, kita tengok mata dia tepat. Kalau anak mata dia lari-lari tak melawan dengan mata kita, itu tanda orang itu ada gangguan. Maksudnya hello. Itu Tuan evaluate Amin. Saya dengar itu Tuan evaluate Amin. Itu saya evaluate dia lah. Sebab apa, bila saya bercakap, macam saya baca ayat Quran dan sebagainya, seolah-olah kita nak tengok tahap kesedarannya tu, kita tak nampak yang dia ni seorang yang pandai, seorang yang boleh mempengaruhi orang sebenarnya. Yang kata ada ability pandai agama dan sebagainya, tak ada pada dia. Dan bila saya keluarkan ayat Quran dan sikit-sikit cakap Arab ke apa kan, untuk nak evaluate kemampuan dia dalam bidang agama ni, dia tak dapat ni. Kita tanyakan tentang nasakh dan mansuh, tentang ayat-ayat Quran, tentang ni lah jihad dan sebagainya. Kan? Dia tak mampu menjawab dengan baik lah. Tetapi masa tu dialog berlaku macam ni tuan-tuan. Masa tu dialognya Tuan bersama dengan 7 atau 8 orang anggota Maunah nak menyerah di Pematang. Berarti jarak 20 meter ada baki lagi lebih kurang dalam 10 ke 12 orang anggota Maunah bersama dengan Amin. Di jarak tu lah tuan sedang buat diplomasi waktu berlaku pada jarak tu lah. Belum lagi. Selepas itu dalam tengah kita clear anggota yang 7 ke 8 orang ini, nanti lepas tu ada seorang kapten daripada batalion mana entah, Kapten Raja Ahmad, kapten ni. Dia datang, dia dah menyerah lah. Dia kata dah menyerah dah, tapi baiklah kita, sebab jangan terlampau ni, takut dia masih ajal lagi kan, kita tak dapat nak tenangkan betul-betul lagi keadaan kan. Kita tak dapat nak neutralize betul-betul keadaan kan. Jadi tiba-tiba dia naik ke atas dan bercakap dengan Amin lah pada masa tu. Saya pun tak tahu apa yang dia cakap, sebab saya tengah usahakan yang di peringkat saya ni lagi lah, yang 7 ke 8 orang. Okey. Dan sebelum saya suruh anggota saya, setelah dia orang dah letakkan senjata, saya suruh anggota saya ke belakang untuk saya pergi tengok yang di atas tu, sebab saya tak mau yang ramai-ramai. Takut nanti too many cook spoil the soup kan. Ya. Jadi since dah ada ni, saya cuma naik ke atas tu dengan si Zaid ni saja, nak berjumpa dengan Amin. Okey. Dan pada masa yang sama, masa saya naik ke atas tu, si Kapten Raja Ahmad ni turun. Kan? Kapten Raja Ahmad turun, dia kata, jangan naik, aku dah settle lah ke atas tu, dia kata. Dan apa ni, dia orang ni tak suka polis. Pergi. Dia kata yang tu lah. Tak apalah, kata. Kan? Dia masuk dulu kita yang ni kan. Jadi dia pun minta purchase dia kat anggota dia, dan dia bawa kereta, dua biji kereta, dan bersama-sama dia, kalau tak salah 4 ke 5 orang anggota Maunah yang bersama-sama dia, dalam 2 kereta tu dia buat turun dululah. Oh, dia boleh naik kereta ke sampai di situ tuan? Ya, boleh naik kereta tu. Kebun durian. Oh, okey. Kebun durian orang lah. Dia bukan hutan sebenarnya, kebun durian dan di kawasan hutan lah. Tapi boleh dihampiri dengan kereta.
Pajero yang 3 buah yang itu tu ni lah di sana lah. Di park di sana. Kemudian dia bawa keluar ni 4 ke 5 orang lah lebih kurang macam tu. Yang cedera-cedera dulu. Oh, ada yang cedera? Kenapa? Ada yang boleh cedera cedera. kan? Pihak ni ada pihak ni Zabandi salah Sabandi ke Zabandi kan nama tu. Cedera yang keluar. Pasal ada Dan ada pertempuran beberapa orang lah sebelum tu? orang dia yang cedera yang dikeluarkan dulu. Okey. Saya suruh dalam perbincangan saya dengan Zaid pada awalnya tu pun memang minta supaya kita keluarkan yang cedera dulu. Dan pada mulanya saya ingat yang cedera tu pihak kita lah, pihak polis dan juga tentera yang ni kan, rupa-rupanya dikeluarkan daripada pihak Al-Maunah tu juga yang cedera tu yang dikeluarkan. Kemudian saya pun ni lah naik dan berjumpa dengan Zaid lah. Berjumpa dengan Amin pada masa tu. Amin dikelilingi oleh orang-orang dia dalam 7 ke 8 orang gitulah. Dan saya tengok ada trench di antara tu ada trench yang buat tapi tak cukup tinggi pun. Trench ni selalu apa? kalau trench tu macam kubu. Okey, kubu kalau kita nak bertempur, kita buat pangkalan ni, base kita untuk nak bertempur tu kita akan korek ni macam kubu lah. Sebagai untuk bertembak apa semua kita berkubu di situ lah. Tapi trench yang orang buat tu tak cukup dalam, tak ni. Orang awam yang buat kan. Ada ni lah, keliling tu memang ada trench dan pada masa tu ada kenderaan Pajero tu juga, tapi di belakang Pajero tu si Mak Syah diikat bersama dengan beberapa orang ni lah. Mak Syah kalau di sebelah ujung tu jauh sikit, lebih kurang 10 meter daripada tu, tapi dekat telaga tu dia siapa tu salah seorang Jaafar Putih. Jaafar Putih diikat dekat situ. Jaafar dan Mak Syah adalah orang awam atau anggota polis? Jaafar dan Mak Syah adalah orang awam atau anggota polis? Yang diikat tu. Dah ditawan lah. Dia siapa tu? Jaafar dan Mak Syah siapa tu? Polis. Okey. Jaafar tu polis. Polis yang pergi cuba nak merisik keadaan telah ditangkap oleh pihak Al-Maunah tu lah. Okey. Tahu. Dan Jaafar Putih ni Jaafar Putih ni dia selalu ni lah macam pergi tengok derian apa semua dekat situ. Dan bila dia tengok-tengok derian apa semua, dia ditangkap oleh pihak Al-Maunah ni dan dijadikan tawanan. Jadi Mak Syah tu polis yang telah ditangkap dan Jaafar Putih ni orang kampung yang telah ditangkap sebagai tebusan lah. Nak kata tebusan pun orang tak minta apa-apa dengan tebusan tu. Boleh dikatakan tawanan je lah. Tawanan je lah. Tawanan. Okey. Jadi dalam perbincangan itu inilah saya banyak tanyakan apa tujuan Amin buat macam ni, kan? Buat heboh, buat kacau seolah-olah macam menunjukkan negara kita ni dah tak aman lagi, di mana dengan tindakan-tindakan dia begitu kan akan menjejaskan nama baik negara lah pada pandangan orang lain yang mana tak hikmah lah dalam dakwah. Kalau betul-betul dia kata dia nak berdakwah kan, tujuan dia nak melaksanakan negara Islam dan sebagainya kan, sebab dalam Islam kan, dalam Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kan, dengan bijaksana kan, contoh tauladan yang baik kan. Jadi saya tanya dia apa kalau ustaz ni, saya bahasakan diri dia pada dia ustaz lah, panggil dia ustaz, dan dia panggil saya Pak Syekh. Dia address saya Pak Syekh, saya panggil dia ustaz. Dan apa tujuan ustaz buat begini ni, saya tanya dia begitulah. Dan dengan tindakan ustaz ini telah memburukkan inilah, bukan saja memburukkan nama pendakwah-pendakwah, orang-orang yang nak mengajak orang kepada Islam, tapi juga memburukkan nama inilah pesilat-pesilat
sebab ustaz juga mewakili badan silat kan, Al-Maunah. Dan sebenarnya Amin sendiri jawapan dia tak berapa ni, dia macam blur sikit tau. Jawapan dia seolah-olah macam nak melarikan diri, dan jawapan dia bila kita tanya apa maksud hikmah kan, kalau ni yang dimaksudkan hikmah dalam ayat ni kan saya baca ayat Quran tu kan, minta dia terjemahkan apa maksud hikmah tu, dia tak ni, dia bawa ke lain-lain soalan ni. Cuma ustaz-ustaz yang di sebelah dia saja yang menjawab kan. Dan saya tengok ustaz-ustaz tu setelah berapa hujah saya dengan Amin ni, seolah-olah macam dia duduk di belakang saya untuk nak dapatkan protection daripada Amin. Dan yang lain-lain ni seolah-olah macam pada mulanya dia orang seolah-olah macam terpukau ke, takut dengan Amin ke apa semua. Tapi bila saya dah datang, saya dah berhujah dengan Amin, yang lain-lain seolah-olah macam ni cuma ada beberapa ni lah yang seolah-olah macam dia rasa kadang-kadang dia tak mau nak tunjuk kata dia bersalah ataupun dia tertipu ke apa. Kadang-kadang dia macam dia jawab saya, tetapi sebenarnya bukanlah nak lawan saya, tetapi macam mana nak kata sebagai alasan sajalah, tak menunjukkan yang dia orang terbodoh-bodoh terikat Amin ni kan. Macam itulah lebih kurang. Tetapi dalam hujah-hujah saya tu ada saya rekod kan sebenarnya, satu hujah-hujah saya tu. Tapi bukan satu hujah yang menarik dari segi akademik kalau nak dibincangkan, sebab satu hal saja kan. Dan bila saya tanya tentang apa ni nasah mansuh kan, bila dia kata Al-Quran ni bila saya tanya tentang hikmah kan, dia kata Al-Quran ni susah nak terang, dia ada nasah, dia ada mansuh. Apa dia yang nak dinasah dan mansuh kan? Saya tanya dalam ayat ni kan. Dan dia tak jawab. Bukan satu perbincangan yang boleh kata akademik lah, nak kita nak Tuan ni. Tapi saya dah rekodkan lah selama 2 jam setengah. Tuan, kenapa Tuan mengambil pendekatan berdiskusi dalam keadaan tegang tu tuan-tuan? Mereka memiliki senjata. Tuan ada potensi untuk membuat serang dan selesaikan secara Tuan kata tadi tenang dekat kepala Tuan, dan squad waktu tu morally nampak tapi macam Tuan boleh begitu sabar dan berani, ada keyakinan untuk berdialog dengan dia bagi menyelesaikan masalah ni. Saya fikir itu pendekatan komando. Dia sebenarnya begini. Saya ni sebelum saya melaksanakan apa-apa operasi, saya akan bangun malam dan minta Tuhan tunjukkanlah, bagi kekuatan pada saya, dan kemudian saya serahkan ni lah untuk Tuhan guide saya kan. Dan itulah segala perbuatan saya dan sebagainya tu bagi Tuhan yang guide. Dan kadang-kadang macam saya berdoa tu kan, ya doa, ya Allah ya Tuhanku, aku takkan bunuh seorang anak di depan ibu dia kan. Sebenarnya kekuatan saya, macam saya selalu katakan kan, saya ni berjuang kan, semangat saya ni bukan kerana bencikan musuh di depan, tapi kerana sayangkan orang yang di belakang saya ni. Kan. Dan itulah dalam doa-doa saya yang begitulah. Ya Allah, aku takkan bunuh seorang anak depan ibu dia, aku takkan bunuh seorang ayah depan anak dia, aku takkan bunuh seorang suami depan ini kan. Itulah yang memberikan kekuatan saya untuk cuba nak menyelesaikan perkara ni dengan keadaan yang cukup kondusif kan. Dan kita merasakan dalam bila kita dah approach begitu kan, kita minta guidance Tuhan lah kan. Dan macam mana nak kata adalah sikit petunjuk-petunjuk macam guru saya pesan, kalau nak tahu kita punya ajal kita pada hari tu kan, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat surah At-Taubah, 2 ayat akhir surah At-Taubah tu kan. Kalau kita boleh baca ayat tu, insya-Allah kita takkan mati pada hari tu kan. Jadi itu bila saya boleh habiskan ayat tu, insya-Allah kot hari ni aku tak ni lah. Dan saya rasakan ke atas lagi-lagi tu dengan lidah kan. Rasa geli lagi ni, tanda hari ni insya-Allah kot. Okey, alhamdulillah. Tuan, tapi katalah waktu tu Tuan berada dalam position hendak menembak.
Tuan yakin tak kata dengan kekuatan 18 anggota Tuan, 3 petrol dan kedudukan mereka yang nampak very down dah mula. Apa kalau Tuan buat serangan bersenjata, chances untuk menang very high. Tapi Tuan memilih diplomasi. Saya nak tanya other side lah. Kalau waktu tu Tuan ukur balik kekuatan yang Tuan ada. Kalau lah Tuan menyerang pada waktu tu secara bersenjata, chances very high untuk menang. Hapuskan musuh di lokasi. Boleh. Sebab kita bukanlah kita nak brag, tapi kita pernah dalam sejarah 69 komando ni, 6 orang kita bertempur dengan 24 orang komunis dan pihak komunis larikan diri tau. Dan beberapa kontak sampai ada ni orang kita terkena booby trap. Cedera 2-3 orang dan 3 orang lagi. Kan? Ada yang kena tembak dalam mulut, ada yang kena tembak ni. 3 orang kena, seorang kena booby trap, 2 orang kena tembak. Dan 3 orang saja meneruskan bertahan dan musuh yang lebih kepada 20 orang lari lagi. Jadi itulah, saya tak bimbanglah dengan kemampuan anggota saya, tetapi itulah mungkin ini Tuhan nak tunjuk supaya perkara ini diselesaikan dengan cara yang aman dan itulah aftermath-nya, itulah kita berjaya menyelesaikan benda tu dengan aman. Alhamdulillah. Tuan, masa Tuan dialog tu kan, apa evolution Tuan dapat? Masa Tuan kata tadi kan, nilaikan Amin macam tak sedar, Amin macam dalam keadaan tak sedar, kerasukan lah. Dalam kerasukan. Oh ya? Sebab tujuan saya ni, bila bercakap dengan orang, kadang-kadang kita nak evaluate orang. Kan, kita tengok mata dia seolah-olah melarikan mata dia pada melihat saya tu. Melawan mata saya, ini tanda orang yang ada gangguan. Pada saya. Dan Tuan sebenarnya ada banyak jugalah. Ada banyak jugalah macam saya ni pengamal banyak jugalah silat dan sebagainya ni kan. Ada amalan-amalan macam sebelum nak masuk tu surah Yasin tu kan, ayat 9 surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Itu saya amalkan semua dan benda-benda macam ni memang digunakan untuk counter gangguan-gangguan jin syaitan kan. Jadi itulah yang ni. Dan semasa cakap tu pun memang kita ada inilah orang kata ada pagar lah dengan ayat Quran macam tu lah. Tuan, kalau saya tanya balik lah evaluation Tuan, apa Tuan evaluate tentang kumpulan Maunah? Macam nak Amin seorang yang digambarkan semua pihak lah, kalau buka file Amin semua menggambarkan seorang yang tidaklah begitu berpengaruh, tidak begitu karismatik. Orang-orang di keliling Amin adalah orang yang sebenarnya kita pun rasa tak ada kemunasabahan mereka dipengaruhi oleh ideologi Amin. Macam mana Tuan melihat Al-Maunah ni dan macam mana Tuan gambarkan kata kesilapan ataupun apa yang mendorong Al-Maunah tu wujud dan apa mendorong Amin begitu-begitu berpengaruh? Saya nak kita ambil nasihat ni Tuan untuk tengok sekarang bahawa ramai orang-orang yang macam ni boleh memanipulasi. Jangan pandang rendah keupayaan orang-orang yang boleh menunggang agama untuk memanipulasi orang lain walaupun mereka sebenarnya orang biasa-biasa je macam Amin. Sebenarnya saya sendiri pernah terpengaruh dengan ilmu-ilmu silat yang macam ni. Dulu kalau tak salah, dalam masa saya dalam belasan tahun dulu, saya memang minat silat lah. Saya umur daripada 9 tahun dulu saya dah start seeking untuk ni lah, nak jadi orang yang terkuat, orang yang terhandal, orang yang terhebat. Kan? Dan antara silat-silat yang ini menawarkan amalan-amalan kerohanian yang salah macam-macam ni lah. Ada yang namanya badar kan, yang dibawa oleh orang yang ada pengaruh sebenarnya. Badan dakwah rohani kan. Dia gunakan nama badan dakwah rohani. Tetapi mengajar silat-silat yang macam ni. Al-Maunah ni pun sebenarnya nama baik. Maunah tu maknanya bantuan Tuhan. Selain pada mukjizat kan, selain pada karomah kan. Untuk orang awam tu nama dia Maunah. Maunah ni nama baik. Tapi disalahgunakan kan. Ini ajaran-ajaran silat yang sebenarnya macam ada satu lagi Nasrul Haq dulu. Semuanya sebenarnya benda-benda macam ini tahun awal 80-an lagi dah pun diharamkan oleh Majlis Agama Islam. Tetapi benda ini bila tak ada seolah macam kunci untuk nak ni kakak mana salahnya amalan-amalan ini, benda ni di rebranding balik dengan nama yang lain-lain pula lepas itu.
Avatar lah, okey. itulah, inilah. Dan benda ni still ada lagi dalam masyarakat kita dengan nama yang lain. Sampai hari ni? Sampai hari ni, yes. Allah. Boleh. Saya nak tunjuk pun satu-satu. Tengoklah. Yang mana yang tunjuk orang datang serang, kita tolak pada jauh terpelanting, boleh macam-macam itu, boleh cek. Boleh cek. Silat-silat yang banyak ada mystical power yang tunjuk benda-benda yang ini, boleh cek. Dan sebenarnya Tuan evaluate Amin sebagai orang intrans kerana gangguan makhluk halus ataupun orang intrans kerana tekanan perasaan. Tuan macam mana waktu Tuan berkomunikasi dengan dia? Saya tengok dari segi mistiknya tu agak macam Tuan cuba menyampaikan sesuatu isyarat bahawa Amin intran. Intran letih ataupun intran dipengaruhi oleh syaitan, jin, iblis atau apa? Dia sebenarnya begini. Kita ni dalam ilmu silat dan sebagainya, memanglah kita menggunakan bukan kita lah, orang pengamal-pengamal itu akan seolah-olahnya menggunakan jin ini untuk mengikuti perintah mereka. Kan? Itu bila mereka dalam keadaan yang kuat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila dalam beberapa keadaan kita makin lemah, kadang-kadang kelemahan kita senang ya. Fokus kita hilang. Kan? Kalau macam antara ni lah. Macam kalau kita berzikir, fokus kita okey, kuat. Macam kalau kita habiskan masa dengan tengok TV sahaja ataupun tengok komputer sahaja, kita punya fokus makin rendah. Macam kalau kita main game saja, fokus kita rendah. Kan? Bila kita rendah, ada ruang untuk dia masuk. Kadang-kadang kita terlampau kecewa, kadang-kadang kita terlampau marah, itu pun ada ruang untuk dia masuk. Amin pada waktu itu terlampau kecewa atau dalam terlampau keadaan marah? ini mungkin terlampau kecewa lah, budak-budak dia tak mau ikut dia ke, ataupun mungkin pada malam tu dia kena harass kan, kena tembakan harassment apa semua tu, dia terlampau takut dan sebagainya kan. Dan tu Tuan, jadi saya tanya lagi tu. Ya. Tuan, saya tanya, bila Tuan berdepan dengan Amin dan orang-orang dia tu waktu tu Tuan, dan Tuan habiskan 2,5 jam untuk berunding, saya nak ambil gambarannya, dalam environment tu Tuan tak ada rasa sikit pun dia tembak Tuan ataupun Tuan akan tembak dia? Tuan pilih untuk berunding hingga... Sebenarnya saya dalam keadaan kondusif masa tu. Sebab saya dah serahkan diri saya kepada Tuhan, dan silah. Dan bila saya dah cakap ni, kita dah bagi salam, orang dah menjawab salam, kemudian kita baca Quran, orang pun dengar Quran, dan ada beberapa orang yang duduk di belakang saya, yang kadang-kadang ada juga ayat-ayat Quran yang kadang-kadang saya terlupa, hadis-hadis yang saya terlupa, yang ditolong pula oleh ni. Sambungkan. Kalau salah ada 2-3 orang ustaz dalam grup tu. Kan? Tolong betulkan hadis-hadis yang saya bacakan kan. Jadi saya rasakan saya bersama dengan kumpulan yang ada harapan untuk diselesaikan dengan cara aman. Dan itu terbukti lah bila betul-betul terjadi yang mereka tu betul-betul ni dengan cara aman. Tapi itulah, kalaulah saya diberikan peluang kan untuk bawa kesemuanya tu turun bersama-sama saya, kalau pihak tentera tak mau naik ke atas, saya ingat keadaan lagi tenang, lagi aman. Tetapi pihak tentera memilih untuk naik ke atas, dia orang minta sangat nak naik ke atas untuk selesaikan benda tu. Sebab saya melihat begini tau. Saya melihat yang saya ni seolah-olah macam kumpulan Fathul Makkah. Kan? Bila Rasulullah dia nak masuk ke Mekah tu, dia kata barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah sendiri dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Kan Abu Sufyan tu pemimpin Mekah pada masa tu. Kan? Dah boleh masuk rumah sendiri, dah boleh masuk ke Masjidil Haram, kan? Berapa nak pergi masuk rumah Abu Sufyan lagi? Kan? Tetapi tujuan Rasulullah buat macam tu, dia nak bagi muka kepada Abu Sufyan ni seolah tak tercabarlah ego dia sebagai pemimpin, sebagai ketua. Faham tak?
Jadi kalau saya bawa turun Amin tu, saya buat macam kawan saya kata, okey, jom Ustaz kita turun sama-sama. Kan? Kita dah berdamai semua ni. Ustaz ni kalau tak ada, kalau saya pujuk dia macam tu, kemungkinan keadaan lebih kondusif dan kita turun dengan cara yang lebih aman. Tetapi nak buat macam mana kan, pihak tentera beria-ria sangat nak naik, dan naik pula dengan apa tu, kondo APC dia yang menggegarkan bumi kan. Naik dengan 4 buah tu, naik satu bukit tu. Jadi pihak Al-Maunah pada masa tu yang mana dah menyerahkan senjata pun terasa terancam. Dan ada setengah tu yang ambil semula senjata tu bukan nak menembak, pegang macam tu untuk nak macam nak hilangkan rasa ketakutan kan. Dan waktu tu apa berlaku Tuan? Bila dah APC sampai, Tuan masih lagi berdepan dengan orang tu, Amin ada di situ. Saya kata jangan lawan kan. Lepas tu bila dia orang dah buka, APC masuk, buka rem dia tu, keluar ramai-ramai tu, saya pula pergi menghalang tu. Jangan masuk cara aman, mereka dah berdamai kan. Menghalang pihak tentera tu pula supaya jangan terlampau agresif lah dalam nak neutralize kumpulan ini, sebab dia orang pun ramai pada mereka dah tak pun bersenjata. Kalau dia orang ambil senjata pun sebab terasa tertekan dengan bunyi kondo yang naik ke atas tu kan. Atau apa berlaku lepas tu Tuan? Terus itulah berakhirnya tu semua menyerang pada waktu lepas tu, atau berlaku lagi ketegangan atau ada tembak menembak? Sebenarnya adalah juga pihak tentera ni yang nak ambil senjata saya. Dia ingat saya ni salah seorang pada anggota Al-Maunah. Sebenarnya kebanyakan anggota Al-Maunah tu dalam uniform tentera. Tapi saya pakai uniform polis. Tapi pihak ni seolah berebut-rebut nak ambil senjata saya. Dia kata ini senjata saya. Kan? Lepas tu saya kata that's my commander. Masa tu Datuk Hadi, Tuan Hadi lah masa tu, tak Datuk lagi. Kan? Yang nak ambil tu that's my commander. Kan? Saya kata Tuan, bagi tahu saya ni polis kan. Saya pun brief lah, Tuan, they have already surrendered, but that is their leader, but careful Tuan, saya bagi ni is mentally unstable. Saya kata kat Tuan Hadi lah masa tu. Yang saya kata mentally unstable tu sebab keadaan dia dalam keadaan yang saya bagi tahu tadi lah kan. Dia dalam keadaan yang tu. Dan Amin saja yang berada dalam mentally unstable waktu Tuan buat dialog dah hampir 2 jam lebih tu. Amin saja yang Tuan lihat berada dalam mentally unstable. Dia boleh bercakap sebenarnya, dan cakap-cakap dia macam bancu ayak bagi dekat ni kat Pak Syekh, jamu Pak Syekh ni kan, macam tu saja. Dan ada satu masa yang bila dia orang dah sedia nak ni menyerah diri kan, dia minta kebenaran untuk semayang dulu kan. Bila dia dah minta kebenaran untuk semayang dulu kan, saya pun suruh anggota semboyan saya ni untuk datang bagi tahu, kata dia orang dah pun menyerah diri, kami akan turun sama-sama ni. Tapi dia orang kata suruh dia orang jangan bawa senjata, tangan di atas kepala, seolah macam bagi arahan yang macam tu, yang mana seolah-olah macam pihak Al-Maunah ni dia dah dapat bayangkan anak dia ada di bawah kan, isteri dia ada, mak dia ada. Kalau dia nak diperlakukan macam orang salah, tangan atas kepala apa semua tu, jadi dia orang macam tak setujulah. Dia orang kata kami ni mujahidin, bukannya pengganas kan. Jadi kita nego macam tu lah. Lepas tu Amin masa tu tengah sembahyang kan, tiba-tiba bila dalam tu dia habis-habis sembahyang, kami tak mau menyerah, kami bukan pengganas kan, kami mujahid kan, jihad, dia kata macam tu, syahid. Dia minta supaya orang lain melaung bersama dia, tapi tak ramai yang ni lah, syahid, tapi tak ramai lah, cuma 2-3 orang saja yang minta ni. Dia bila perbincangan awal tu agak macam tak dapat nak itu. Jadi saya melihatkan pada peringkat awalnya, geng-geng ni seolah-olah macam berbangga dengan camp yang dia orang buat tu. Dia orang ada trench, dia orang ada ni jadi cara-cara dia orang buat ni, kalau dia kata dia orang berbangga, kata orang agama mana tak tahu tentang tentera, dan tentera pula tak tahu tentang agama kebanyakannya kan. Jadi kami ni tahu kedua-duanya.
Jadi saya ambil ni, okey, kalau macam tu kita panggil apa ni, geng-geng ni, kita panggil pihak daripada bawah ni untuk ni sama-sama naik ke atas dan kita ni lah, kita berdamai di atas. Saya katakan macam tu lah. Kan? Mesti diorang apa ni kagum tengok scam yang ustaz buat ni. Kan? Ustaz ni pandai bidang ketenteraan apa semua, seolah macam nak bagi dia rasa bangga lah dengan ni kan. Jadi daripada situlah kemudiannya saya panggil yang lain-lain supaya naik di atas. Tapi bila saya panggil yang dia all cosign naik ke atas tu, bukan maksudnya dengan APC, dengan kondo masuk ke atas tu. Cara ni, tapi bila diorang naik seolah macam dah nak berperang lah pula kan dengan APC tu, sebab bunyi APC tu kalau siapa yang ada kat atas ni 4 buah APC tu memang menggegarkan bukit tu, gong naik ke atas tu memang kan. Jadi itulah keadaannya. Bila sebab tu dia berakhir macam mana kan? Lepas APC datang, ketegangan balik semula, Amin laung Allah Akbar jihad. Tak. Yang bila tu dah saya panggil dia orang naik ke atas kan. Dan dalam masa saya panggil naik ke atas tu, saya ulangkan banyak kali, mereka sudah berdamai kan. Mereka sudah berdamai naik caraman. Mereka sudah berdamai naik caraman kan. Saya ulang, saya ingat lebih daripada 4 kali. Lepas tu bila dia orang kata kami akan naik dengan 4 buah kondo. Kan, saya kata, yang belakang tu jangan lagi. Saya tak mau ulang perkataan kondo tu sebab dia orang ni ada yang bekas tentera kan, mungkin orang faham. Yang belakang tu jangan lagi, jangan. Kan, takut dia orang tak selesa kan. Dia orang dah berdamai kata. Tapi apa boleh buat, ini arahan kata. Kan, pada masa tu apa boleh buat, ini arahan. Dan lepas tu tak berapa lama tu terdengar bunyi APC itulah naik ke atas. Dan semasa APC tu naik ke atas, saya cuba mententeramkan ni lah kumpulan-kumpulan tu. Ada yang ambil juga senjata, tetapi kita dah kosongkan senjata tu, tapi ambilkan juga dan pegang seolah-olah macam nak lepaskan ketakutan ada macam kan. Ada ni kan. Lepas tu bila dia orang naik, saya kata jangan lawan. Bila dia orang sampai, saya pun kata masuk caraman, dia orang ni dah menyerah dan dah berdamai. Saya tak kata menyerah sebab bila kita nak jaga hati dia orang. Kalau kita menyerah, seolah macam kita kata dia orang dah berdamai, seolah macam kita jaga hati dia orang. Jadi dalam masa yang sama saya pun hampir-hampir nak dijadikan seolah-olah macam tebusan jadi macam penganas juga kan. Tetapi sebab Tuan Hadi kenal saya dan saya ni lah, dan saya kenalkan ni, dan di setiap tindakan yang dia ambil tu kadang-kadang saya sempat saya kata masuk caraman, dia orang dah berdamai, tolong ni kan. Jangan kuat-kuat, jangan agresif, takut dia orang akan ni. Dan pada orang-orang yang cuba nak melawan, macam itulah saya keliling di sekitar tu untuk cuba neutralize keadaan dalam keadaan yang baik lah. Tuan masa tu memang ingin buat sebaik mungkin, tak ada satu tembakan pun dilepaskan. Nampak Tuan, saya boleh bayangkan Tuan betul-betul kalau boleh. Jangan siapa bunuh siapa, jangan siapa cederakan siapa, jangan siapa tembak siapa, ni kita dah selesai. Ya betul. Saya kagum sebab Tuan saya dah berjanji pada diri saya tak akan mau nak tengok seorang anak mati depan mak dia, sebab kita dah bayang kawasan tu kan. Orang dah mak, anak, isteri semua dah fokus suami dia di dalam tu. Kan? Faham. Semua pandangan perhatian dia tu. Kalau dah ditembak nak bawa keluar jenazah, semua Tuan akan bayangkan apa dulu hati ibu, isteri, anak. Ya. Dan biarlah mahkamah yang buat keputusan. Kita sebagai pasukan keselamatan, kita cuba selesaikan dengan paling selamat yang boleh lah pada kemampuan kita. Tuan, saya nak tanya lagi satu. Masa Tuan masuk tu kan, Amin dah pun membunuh 2 orang anggota polis. Ada pembunuhan kan berlaku. Maksudnya masa sebelum Tuan sampai tu dah ada kejadian pembunuhan kan. Ya. Macam mana Tuan boleh meletakkan harapan yang tinggi lagi untuk berdamai tanpa pertumpahan darah? Sebenarnya
benda ni gerak hati lah kan. Dan apa-apa yang saya buat kalau dalam gerakan-gerakan yang macam ni, selalunya hati saya ni memang bulat-bulat lah kan. Kita serahkan pada dia sepenuhnya lah dan kita harap bantuan dia, itu sajalah. Maksud tuan masuk tanpa rasa dendam, walaupun ada 2 anggota dah mati, tuan tak ada rasa kau akan bunuhnya, kau dah bunuh ke, tuan tak. Saya cuma nak mendapatkan sedikit tip kepada ini, tuan-tuan, ni dah habis bab cerita, tapi kita nak curi ilmu tuan sikit. Bagaimana mengendalikan amarah, mencapai diplomasi, meletakkan falsafah dalam pertempuran. Sebab cara tuan berfikir ada satu hal yang unik. Saya tak pernah interview orang yang mempunyai satu klasifikasi di mana kekuasaan dan dia apa kelebihannya kita adalah pilihan akhir. Idola saya sebenarnya Rasulullah. Idola saya sebenarnya Rasulullah kan. Macam mana Rasulullah buka kota Mekah kan dengan keadaan yang aman, walaupun anak Rasulullah pernah dihina, anak Rasulullah pernah terbunuh sampai ni kan. Dan Rasulullah masuk walaupun dia tak berdendam kan. Rasulullah sendiri pernah dihina masa di Mekah kan. Tapi bila Rasulullah masuk, dia tak berdendam, dan dia bukan masuk sebagai seorang yang nak membalas dendam, tetapi nak menyebarkan kebaikan, nak menyebarkan kesejahteraan. Itu maksudnya Islam kan, istislam, sejahtera, selamat, surrender. Ya, maksudnya kita surrender kepada Allah. Dan antara inilah wira yang menjadi orang kata contoh bagi saya adalah Sayyidina Ali kan. Dan dalam peperangan dia dengan Ammar, masa dalam peperangan Khandaq tu kan, dia dah berjaya memenggal kaki Ammar tu, dan Ammar tu ludah dia kan, dan dia berhenti, dia tak jadi nak bunuh Ammar tu sebab apa ditanya, sebab dia kata kalau aku bunuh ni, aku bunuh dengan keadaan marah aku. Aku membunuh bukan kerana nafsu, aku membunuh kerana Allah. Kan? Jadi kalau aku bunuh kerana nafsu aku, bukan tak dapat pahala kan. Mungkin inilah apa yang kita buat tu sia-sia. Dan the whole sepatutnya sebagai orang Islam, the whole hidup kita ni, seluruh hidup kita ni kan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, alamin. Saya kagum dengar, kerana ini pertama kali saya interview satu orang yang memimpin satu operasi pasukan yang besar, yang kita ada kononnya SOP, tactical, strategi. Tapi tuan mendahului benda-benda yang saya rasa sangat tinggi moral dia, sebab fikir ibu mana nak tengok anak. Semua ibu, isteri dan anak mengharapkan orang-orang yang dia sayang keluar lah. Dan kemudian tuan kena serah pada mahkamah. Dan tuan boleh mendahului benda tu, saya rasa sangat kagum lah. Kerana saya fikir kata, selalunya apabila kita berfikir jadi tentera ada senjata, masuk ke dalam hutan, jumpa musuh, kerja kita bunuh orang kan. Bunuh musuh. Saya ingat bunuh adalah term yang selalu dipakai dalam pertempuran. Tapi tuan beritahu dekat saya tentang diplomasi, tentang akhlak, bahawa dalam keadaan yang tegang dan perang ni pun saya dilatih belajar silat sejak umur saya 9 tahun. Dan sampai satu masa itulah yang saya pernah mengamalkan ilmu-ilmu yang macam saya katakan tu tadi, macam Al-Maunah yang amalkan tu dulu. Dan saya bersihkan diri saya daripada amalan-amalan tu supaya tak tersasar lagi. Saya pergi ke satu pesantren di Tasikmalaya, di Suralaya, pesantren Suralaya di Jawa Barat. Saya ambil tarikat. Dan hasil pada tarikat inilah yang membersihkan ni saya daripada inilah benda-benda yang supaya kita tak dikuasai oleh hawa nafsu kita ni lah. Sebenarnya itulah mursyid saya kata, bukan mursyid saya ni hadis sebenarnya. Laisa syadidu bisarah. Kehebatan itu bukan diukur bila kita dapat mengalahkan hawa nafsu tu. Bila kita dapat mengalahkan musuh kita sebenarnya. Ini syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Tapi bila kita dapat mengalahkan nafsu kita tu ketika nafsu kita tu marah, ketika nafsu kita tu bergejolak, kita dapat kalahkan. Itulah bau orang kata kita tu wira, barulah kita pahlawan, barulah kita tu yang dikatakan hero sebenarnya.
Dan bila kita dah dapat mengalahkan hawa nafsu kita ni, kita dah tak akan kalah lagi, kata guru saya. Sama ada kita menang ataupun kita syahid. Yang dua-dua tu menang. Tuan sebenarnya adalah seorang komander. Bila Tuan bawa, saya fikir hal-hal yang lebih murni dan pentadbiran dalam kerja-kerja yang sebenarnya orang nak base pada SOP dan taktikal. Tak timbul masalah Tuan dengan atasan Tuan. Tuan kata seperti seorang ahli diplomatik. Saya lihat Tuan lebih pada diplomatik dan Tuan dihantar untuk bertempur dengan orang yang tak mungkin ada sifat diplomatik. Itu saya kagum. Tak timbul konflik dengan bos-bos Tuan dengan mengatakan. Sebenarnya begini. Sebenarnya kita punya konsep negara kita bila menghadapi krisis, mula-mula kita akan berbincang. Kita ada negotiator team tau. Sampailah kita ni kumpulan 69 ini tactical kita ni cuma digerakkan bila perlunya final option. Sebelum tu kita akan negotiate, kita akan buat apa saja untuk nak menyelesaikan, nak neutralize perkara ni dengan cara yang paling aman yang mampu. Memang setiap negara dia ada dia punya disiplin dia punya prinsip dia begitu. Terima kasih Tuan. Terima kasih, saya sangat kagum. Tuan boleh sambung apa yang Tuan nak cakap. Saya berada dalam keadaan sangat kagum. Saya tak pernah fikir dalam dunia polis ada thought yang macam ni. Saya ingat polis, tentera buat operasi, aim, kepung, musuh berada dalam keadaan yang tepat untuk diserang, tembak, lepas tu hapuskan sebanyak mungkin, lepas tu keluar, kes selesai. Saya selalu berfikir itu. Saya juga Tuan, saya faham bahawa ada kasih sayang, ada soal tanggungjawab, dia jadi luas dalam hal yang tertekan. Nak kena fikir perasaan seorang ibu, perasaan seorang isteri, perasaan seorang anak. Nak kena fikir bahawa carilah yang terbaik dan yang paling munasabah. Sedangkan selalu dalam keadaan tension tuan-tuan, kita akan cari yang paling mudah lah, tenang boom kepala dia, tenang boom kepala dia. Bila keluar memang gitu pun kita dilatih. Memang gitu pun kita dilatih. Tembak kepala kan. Macam saya ceritakan lah. Kan, masa kita mula-mula tengok dia turun ke bawah tu pun saya memang ikut dia tu dengan menenang kepala dia. Tapi tidak datang bisikan tembak tu tak datang keputusan tembak tu taklah, sebab sepanjang ni saya memang dilatih oleh mursyid saya ni supaya inilah melaksanakan zikir kan. Kita ada zikir khafi, maksudnya setiap hati kita ni setiap detik zikir Allahu Allah, tak berhenti lah. Dan apa saja yang kita buat, kalau kita mengingati Allah kan, Allah akan ingat kita. Dan cuba inilah, kalau kita ingat dia ingat kita lah. Dan dia selesaikan masalah kita dengan cara yang paling baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, 1,000 orang ada Cik Sang. 1,300 orang menonton, saya rasa sangat kagum kerana kita tak akan bercakap benda yang kita dah boleh jumpa dalam Google, kita dah boleh jumpa dalam Waze dalam Google dan juga dalam internet. Saya bangga hari ini kerana kita dapat berbincang satu topik yang saya kata tak pernah pun saya dengar. Bagus hari ini Tuan telah memberikan satu topik bahawa apabila melakukan operasi pembunuhan bukanlah pilihan. Itu barulah saya faham. Saya ingat bila operasi ni pergi bunuh orang Tuan. Final option. Kalau dah tak dapat final option. Kalau dah nak mengelakkan pada pembunuhan berlaku dengan massacre, dengan besar-besaran, kita buat untuk nak menghentikan. We use apa ni orang kata macam kita menggunakan orang kata ketidak macam mana kita fight evil with evil lah. Bukan macam mana kita melawan kejahatan tu dengan jahat balik. Bukan faham. Maksudnya Tuan, bila Tuan tahu kata ada potensi untuk mencapai rundingan yang baik, maka tawarkanlah kebaikan. Kalau Tuan tawarkan kebaikan, dia pun macam keras, memang itu dia makan peluru lah. Tapi oleh kerana Tuan pergi, Tuan nampak bahawa rundingan kebaikan seperti mana Rasulullah masuk ke kota Mekah ada potensi nak selesaikan maksud, maka Tuan pandu pada itu. Alhamdulillah. Tuan SSC Abdul Razak Maksud, saya ucap terima kasih banyak. Saya fikir kata saya telah merakamkan sesuatu yang mungkin tak dirakam kawan lain, iaitu bahagian orang kata hati nurani dalam operasi
Al-Maunah pada 6 hari bulan Julai tu. Tuan-tuan, kita akan genap mengenang peristiwa Al-Maunah pada 2 Julai tahun 2021 sebagai 21 tahun. SAC Abdul Razak Muhammad Yusof adalah komando 69. Betul ni istilah saya pakai? Komander 69 komando. 69 komando. Komander tu jawatan. Jawatan. Komander tu jawatan. Okey, 69 komando tu unit saya. Oh, unit. Ada berapa kekuatan ahli batch komando 69 kalau tak jadi rahsia? Dia sebenarnya rahsia, tetapi masih mampu untuk nak mengatasi apa saja ancaman yang datang lah. Tetapi kita perlukan new breed lah. Kita perlukan pengganti daripada masa ke semasa. Dan digalakkan lah, kalau boleh ramai-ramai lah masuk komando ni. Alhamdulillah. Tuan, pesanan akhir lah saya nak bagi pada Tuan kerana Tuan telah menangani krisis Al-Maunah. Lepas tu saya lihat, saya pun sendiri akui seperti Tuan, penyeleweng-penyeleweng agama, penunggang-penunggang agama yang bersembunyi di sebalik kebatinan, ilmu-ilmu pelik. Tuan bernasihatlah pada penonton yang ada sebagai kata akhir agar mereka tidak menyeleweng daripada apa yang Tuan lihat tragedi yang paling tragik di mana hampir berlaku pembunuhan besar-besaran akibat sekumpulan orang yang diselewengkan oleh mereka yang bersembunyi di balik kebatinan dan nama agama. Apa dia tadi? Saya minta Tuan bagi kata akhir nasihat sebab Tuan dah berada dalam peristiwa Al-Maunah, Tuan dapat banyak maklumat. Jadi pada anak-anak muda yang menonton 1,300 orang ni, bagaimana nak mengendalikan diri, jangan mudah terpaku, terpana kepada orang, toreh tangan tak berdarah, konon dapat jumpa Rasulullah, orang yang konon mimpi malam dapat mentadbir dunia, macam-macam Tuan orang sekarang. Mungkin Tuan boleh advice. 21 tahun dulu Tuan dah jumpa orang ni. Yang paling penting sekali ialah ilmu. Barang siapa nakkan akhirat dengan ilmu. Barang siapa nakkan dunia pun dengan ilmu. Barang siapa nakkan kedua-duanya pun juga dengan ilmu. Jadi ilmu yang paling penting sekali ialah ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal pencipta kita. Yang Tuhan itu lain pada segala yang lain, yang mana yang tak mampu kita bayangkan. Kalau kita boleh bayangkan, itu bukan Tuhan. Dia menciptakan masa dan tempat, kan? Dan dia kekal seperti sedia kala tanpa masa dan tempat. Dia menciptakan Arash tu bukan tempat untuk dia, tetapi melambangkan keagungan dia. Dan makhluk yang tak ada yang siapa boleh tandingi, dan dia di atas pada makhluk ciptaan itu, bukan untuk tempat dia duduk. Dan kita mengenal Allah, dan sebagai hamba dia, kita kena ikhlas. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita laksanakan, ialah untuk mencari keredaan dia. Percayalah, dia yang menciptakan kita, dia dah tentukan, kan, baik buruknya kita, dan serahkan diri kita bulat-bulat pada dia dengan sangka yang baik. Dan Tuhan akan melayan kita dengan sangkaan kita pada dia. Kalau kita sangka baik pada dia, dia akan layan kita dengan apa yang kita sangkakan pada dia. Percayalah, Tuhan tak pernah memungkiri janji. Amin. Terima kasih Tuan SAC. Tolong Allah, in tansurullah yansurkum. Tolong Allah, Allah tolong kita. Percayalah. Apa-apa kita buat, kerana nak menegakkan agama dia. Kerana nak berjuang kerana dia. Amin. Terima kasih Tuan SAC Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Terima kasih 1,300 penonton yang menunggu untuk mendengar penjelasan yang saya pilih. Topiknya itu tidaklah begitu hal-hal yang tuan-tuan dah boleh jumpa dalam berpuluh-puluh, beratus-ratus laporan media. Saya ambil sedikit di insight dan saya rasa saya gembira hari ini kerana saya dapat mengenali bahawa selama ni dalam bayangan kepala saya, apabila anda memimpin satu unit yang ada senjata dan ada kuasa, anda memimpin pasukan untuk membunuh musuh. Tapi Tuan memberi saya satu gambaran baru bahawa senjata tak bererti kita harus menembak musuh, bahawa akal itu adalah senjata yang lebih besar. Tuan berjiwa besar, dan bila Tuan ada ingatan, saya tak fikir saya boleh dengar satu perkataan bagaimana seorang yang dilatih jadi komando ni pegang senjata boleh berfikir, aku tak mahu melihat ibu yang melihat jenazah anaknya diusung keluar, isteri yang melihat jenazah suaminya diusung, apa lagi perasaan seorang anak melihat ayah. Tuan telah mengajar kami benda besar. Terima kasih banyak Tuan SAC Abdul Razak Muhammad Yusof. Saya fikir itulah ilmu yang kami dapat hari ini, bahawa ingatkan semua orang masuk askar, masuk tentera dalam dunia ada senjata. Musik saya kata apa tau? Musik saya kata apa tau? Jangan merasa pandai
tapi hendaklah pandai merasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah perasaan. Hangat Kita kata-kata kena Mas. merasa lah. Kalau kita tembak orang, kalau orang tembak anak kita macam mana? Betul. Saya rasa dia sangat betul. Dia boleh dipakai untuk pandangan orang awam semua. Saya setuju. Terima kasih banyak Tuan SAC Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Jangan serik Tuan, kalau bila kami ada apa kami akan berhubung dengan Tuan. Saya fikir Tuan ada seorang yang bukan saja ada cerita tentang peristiwa Al-Maunah. Tuan ada banyak cerita untuk mendidik orang tentang akhlak, tentang jiwa. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum dan terima kasih semua penonton yang bersama Garasi pagi ini untuk meninjau dan mengenang semula peristiwa Al-Maunah daripada lelaki yang berada di dalam senario ni dan pasukannya, iaitu SAC Tuan SAC Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Komando 69 Komando, betul istilah dia. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.